Dan mungkin di peringkat awal ini kita terus ingin bersama dengan Dr. Muhammad Istajib untuk melihat apakah mesej penting doktor sebagai individu yang aktif dalam alam sekitar, ya, mengajar sains, dalam masa sama juga mengajar di Fakulti Pengajian Islam di UM, bagaimana melihat alam sekitar dan juga panduan wahyu ini dalam hidup sebagai seorang individu insan. Silakan. Terima kasih moderator yang saya hormati, rakan panelis, qari kita pada hari ini dan hadirin dan hadirat. Untuk menjawab soalan ini, sebenarnya dalam ayat yang dibacakan yang dengan cukup indah sebentar tadi, ada banyak mesej yang kita boleh terima. Tapi kita boleh rangkumkan bahawa Allah telah mencipta alam ini cukup cantik mengikut sunnatullahnya. Sudah bersistematik, cukup dengan peraturannya. Mizan, cukup dengan keseimbangannya. Allah ciptakan darat, Allah ciptakan laut. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Allah juga menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ya. Jadi keseimbangan ini perlu dijaga. Kalau tidak dijaga kerana ia sudah mengikut sunnatullah, jika ia tidak meneruskan kelangsungannya, maka di situlah akan bermulanya kerosakan. Jadi apa yang kita boleh simpulkan dari pemahaman ayat Quran ini, sebenarnya Allah menciptakan biodiversity, iaitu kepelbagaian bio di bumi ini, semuanya mesti bersebab. Semuanya ada fungsi. Dan jika kita melihat kepada fungsi-fungsi ciptaan-ciptaan Allah ini, kita akan dapat lihat. Pertama, Allah menciptakan biodiversity ini mungkin memberi faedah dari segi aspek fizikal kepada manusia. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, haiwan untuk pakaian, rumah, untuk manfaat manusia. Dan Allah juga menciptakan biodiversity ini untuk tujuan ekonomi manusia juga. Kita dapat membangunkan ekonomi dengan sumber-sumber alam yang ada ini. Tapi kita terlalu berfokus kepada aspek-aspek luaran, iaitu aspek fizikal dan ekonomi yang saya katakan. Sebenarnya dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita sebut tadi ini, Allah cuba hubungkan semua perkara biodiversity ini dengan elemen-elemen mental juga dengan elemen-elemen spiritual. Bagaimana saya katakan dengan elemen-elemen mental? Kerana Allah menciptakan biodiversity ini untuk manusia berfikir. Justru hubungan manusia dengan alam ini melalui juga cara kita berfikir. Cara kita berfikir inilah dengan menggunakan akal inilah untuk kita menguruskan biodiversity dengan bijak. Dan hubungan manusia dengan biodiversity ini juga ialah dengan melalui komponen rohani. Kenapa saya katakan komponen rohani? Allah ciptakan alam ini, bumi ini, dalam hadis, bumi ini masjid. Kenapa agaknya bumi ini disimbolikkan dengan masjid? Kerana bumi ini dicipta untuk manusia beribadat. Ya. Jadi hubungan manusia dengan biodiversity ini akan membantu mendekatkan diri kepada Allah. Bila mana bumi ini tidak lagi dalam keadaan bersih, seperti mana sifat asalnya, sunnatullahnya yang dicipta indah, sesungguhnya Allah itu indah dan sukakan keindahan, dan tidak lagi indah, bermakna kita telah mencemarkan masjid. Sebab bumi itu adalah masjid dan maksudnya dalam hadis tersebut, kita boleh solat di mana-mana kerana bumi ini sepatutnya bersih. Dan adakah realiti pada hari ini kita boleh sembahyang di mana-mana? Itulah soalan saya. Jadi sifat keindahan yang Allah ciptakan ini sudah menjadi indah dengan kehijauan hutannya, dengan kebiruan lautnya. Apabila sudah tidak indah, itu yang akan juga merencatkan pemikiran, merencatkan mental kita. Tengok dah tekanan jiwa dah. Sebab alam dengan manusia ini juga melalui komponen mental. Jadi bila dah tengok, sebab kita tak suka, manusia secara fitrahnya, kita tengok benda bersepah, bau busuk, kita tak suka secara fitrahnya. Sebab hubungan biodiversity dengan manusia juga melalui mental. Jadi, kalau kita perasan, fizikal, ekonomi, mental, rohani, semua komponen ini pun dampak seimbang. Dua aspek luaran, dua aspek dalaman. Betapa cantiknya susunan yang Allah tetapkan betapa hubungan manusia dengan biodiversity ini cukup rapat. Baik, terima kasih diucapkan pada Dr. Muhammad Istajib untuk memberikan pencerahan dalam pelbagai sudut melihat kepada biodiversity, tentang kepelbagaian yang wujud dalam alam ini
Ya, kita melihat haiwan, kita melihat kepada tumbuh-tumbuhan, tentang alam langit, bumi. Ini adalah antara topik penting di dalam Al-Quran. Malah banyak sekali di dalam surah-surah Makkiyah itu, 2/3 daripada Al-Quran bercerita tentang perkara ini untuk membawa kita kepada elemen mental, pemikiran, langsung terus kepada keimanan kepada tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak terus kepada Encik ataupun Dr. Muhammad Istajib, ya. Tadi bila kita baca daripada surah Al-A'raf ayat yang ke-58, wal baladut thayyib, ya, negeri yang baik itu yakhruju nabatuhu biizni rabbih, ya, mengeluarkan tanaman yang baik dengan izin daripada Allah Subhanahu taala. Dia ada satu lagi istilah dalam surah Sabah tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi istilah thayyib ini penting, dan di hujung ayat itu ada liqaumi yashkurun. Apa kaitannya, ya, syukur dengan menjaga alam ini sebenarnya dalam ayat ini, dalam konteks alam sekitar sekarang ini? Silakan. Okay, terima kasih. Um, konsep baldatun thayyibatun ni memang sekarang ini kalau perasan kita ada sustainable city punya konsep. Dan SDG. sebenarnya dari sustainable city punya konsep itu yang dari SDG sebenarnya sangat berkait rapat dengan konsep baldatun thayyibatun. Betul. Sebab itu kalau kita perasan thayyibah tu juga orang dah sebut sebagai sustainable untuk diterjemahkan. Dulu mungkin masih terjemahan dia berbeza, baik semata-mata kan. Sekarang ni dah diterjemahkan sebagai sustainable. Jadi sebenarnya memang hubungan ini sangat rapat jika dikaitkan dengan syukur. Saya ambil contohlah sebab pasal makanan tadi kan. Sebab kita bila sebut tentang rezeki, kita akan mula kaitkan dengan bersyukur dengan rezeki apa yang ada. Justru sebenarnya jika kita dapat bersyukur dengan rezeki atau anugerah yang Allah kurniakan di bumi ini, maka kita akan dapat lebih menguruskan alam dengan baik, dengan lebih sustainable, dengan lebih lestari. Kenapa? Sebab tu kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu. Di hujung tu kita jangan tinggalkan dan jangan berlebih-lebihan. Justru konsep israf, berlebih-lebihan inilah punca masalah alam sekitar, over exploitation. Kita rasa tak cukup. Nak lagi, dah dapat keuntungan ni, nak lebih lagi. Dah dapat produce something, nak lebih lagi. Jadi over exploitation itulah sebenarnya punca dan itulah yang dimaksudkan sebagai israf, berlebih-lebihan itu tersebut. Dan konsep berlebih-lebihan ini samalah dengan yang dikatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi, tabzir, membazir. Membazir, berlebih-lebihan, itu dari konteks makanan pun sebenarnya makanan yang berlebihan itu pun punca kepada kerosakan alam juga. Sebab dia akan kalau permintaan terlalu tinggi, macam mana dia proses pertaniannya, penternakannya, semua juga akan menyumbang kepada kerosakan alam juga. Jika tidak diuruskan dengan lestari. Justru kalaulah kita dapat memupuk sifat syukur ini kepada setiap individu, maka akan timbul juga sifat qanaah, rasa berpada. Tidaklah akan lebih berlebihan. Sebab kalau kita perasan, kita terlalu berlebih-lebihan mengejar aspek-aspek fizikal yang saya katakan sebentar tadi. Sebenarnya yang kita kurang, yang sepatutnya kita lebih-lebihkan adalah pemikiran dan kerohanian kita. Itu yang kurang, bukannya kepada fizikal dan ekonomi semata-mata. Justru kita tak seimbang. Jadi tak seimbang. Justru saya nak tekankan, pertama, apabila kita bersyukur, kita dapat mengawal sifat berlebih-lebihan, over expectation tersebut. Dan dapat mengawal diri kita daripada sifat membazir. Sesungguhnya membazir itu ternyata daripada amalan syaitan. Dan itulah pentingnya bersyukur, akan memupuk kita sifat qanaah, berpada. Bila kita berpada, kita akan bersyukur dengan apa ada dan anugerah yang dikurniakan. Contohlah, Allah kurniakan hujan. Allah kurniakan hujan, adakah kita tak perlu bersyukur? Orang sekarang tak bersyukur sebabnya dia anggap tu masalah. Jadi kepada punca pembaziran, punca banjir. Jadi syukur tu hilang, padahal tu nikmat. Jadi macam mana pula untuk memupuk syukur ini? Itu juga soalannya besar. Dalam konteks sekarang ini kita dapat lihat orang terlalu mengejar kebendaan.
maka untuk mengejar kerohanian itulah yang semakin ditinggalkan. Terima kasih diucapkan pada Dr. Muhammad Istajib ya, bercakap tentang syukur dalam ayat yang kita bincangkan tadi, ayat yang ke-58 adalah satu perkara yang penting ya, untuk kita memastikan keseimbangan biodiversiti, kepelbagaian yang ada ini tetap seimbang, tidaklah sampai dalam doktor bercakap tadi ya, nak menghasilkan makanan yang tuntutannya melambung ya kerana melampau, bukan kerana keperluan ya, pasal ada kumpulan manusia yang tak makan pun ya, tetapi kerana ada kumpulan manusia yang beli macam-macam, itu belum lagi bercakap buffet Ramadan yang akan datang ya. Tahun lepas kita dapat selamat sikit ya, tahun ini pun kalau PKP terus rasanya masih selamat ya harapnya. Tetapi idea ini disampaikan, doktor cakap tadi daripada surah Al-A'raf ayat 31 ya, yang kulu washrabu, yang kita nak baca sekali lagi. Tapi nak tanya pada Dr. Istajib, sebenarnya boleh ke buat sesuatu agar banjir tu kalau tak 100% habis pun tapi dikurangkan, ataupun memang dah tak boleh, ini memang dah sunnatullah. Silakan. Okey, terima kasih pada soalan. Kalau sunnatullah tu pasti akan lestari. Okey, Pasti akan lestari. Jadi kalaulah nak kait pasal banjir ni lah, kita kena balik pada apa tujuan Allah cipta hutan. Allah tumbuhkan hutan. Sebab tu kalau kita perasan dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak Allah menceritakan tentang aku tumbuhkan. Ya. Aku cambahkan Ya. buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Semua untuk manfaat manusia. Sebab tu Yusuf Qaradawi istilahkan sebagai konsep tasjir wa takhdir, menghijaukan bumi, menumbuhkan. Ya. Jadi ini adalah satu prinsip penting, yang mesej yang kita dapat daripada ayat-ayat Al-Quran, bahawa menanam pokok, menjaga hutan, menghijaukan alam adalah tanggungjawab agama juga. Dan kita tak boleh lupakan juga, bukanlah kadang-kadang ni bila kita sebut nak menjaga alam sangat ni, orang yang nak membangunkan negara ni nanti dia kata kita anti pembangunan. Tak, kita faham Allah juga menyuruh manusia untuk mengimarahkan bumi, memakmurkan bumi. Konsep takmir wa taskhir, memakmurkan, membangunkan. Tapi membangunkan dan menjaga kehijauannya kena bergerak seiring. Tidak boleh terlalu mengejar pembangunan semata-mata hingga tidak ada konsep menghijaukan itu. Kenapa saya tekankan perkara ini, dua perkara ini, tasjir, takdir, takmir, taskhir, semua ni? Maksudnya konsep sustainable development ni dah ada lama dah dalam Al-Quran. 1400 tahun yang lepas. 1400 tahun dulu. Jadi, dan satu lagi, kenapa hijau? Sekarang kita semua kata promosi teknologi hijau kan? Maksudnya kalau teknologi hijau tu maksudnya teknologi mesra alam. Jadi, bumi ni kenapa Allah banyak sebut tentang menghijaukan alam ni? Sebab hijau ini adalah juga lambang kepada kedamaian. Kenapa? Syurga juga warna apa nanti? Dengan tumbuh-tumbuhan yang menghijau, sutera yang hijau. Jadi jika kita menghilangkan kehijauan di bumi, maknanya kita menghilangkan nilai syurga yang ada di bumi ini. Jadi falsafahnya tu kena lihat lebih besar daripada itu. Ya, kalau dalam makmal itu, kalau kita buat titration kan, yang pentitratan asid dan alkali itu, yang tengah-tengahnya itu juga adalah hijau, kerana saya pernah buat eksperimen juga. Warna ini dalam dalam penjara, kalau di US itu, kalau orang tu sado sangat, kuat sangat, ganas sangat, letak dalam penjara warna pink. Pasal nak lemahkan, pasal warna memberi kesan kepada, dan bila doktor cakap tadi tentang warna ditukarkan daripada banyak hijau pada coklat contohnya, pasal tak ada pokok, ia memberi kesan psikologi juga kepada kedamaian. Kalau di universiti macam mana Dr. Istajib? Apa kaedah ataupun mekanisme untuk melahirkan pelajar universiti graduasi daripada degree, ijazah ataupun master PhD ni, mereka ni green certification, certified. Ada ke kaedah menuju ke arah situ? Green mind, okey. Mindanya hijau untuk pastikan dia tidak menyokong kepada dekat Kelang tu ada banyak kilang-kilang yang merosakkan manusia, merosakkan sungai. Di peringkat universiti ni, kita pertama
pastinya kita akan penuhi keseimbangan aspek teori dan praktikal jugalah. Okey. Jadi pertama kita kena fahamkan dia dulu. Faham. Fahamkan dulu sebelum kita praktikalkan. Dan sebenarnya Kokedama ni pun saya antara program yang dijalankan jugalah sebab selain tujuan pokok menanam pokok sebab dia jimat penggunaan air. Seminggu sekali cukup dah siram untuk. Oh, okey. Jadi di rumah saya pun semua pokok Kokedama. Oh, saya pun nak kena belajar tu. Kan. Jadi macam-macam aktiviti. Saya percaya sekarang ni dekat universiti pun dah ada ikut ranking green metric. So nampak usaha universiti untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang kesedaran alam sekitar tu semakin banyak lah. Nak berbandingkan dengan dahulu, semakin sekarang ni saya percaya semakin banyak. Okey, tapi kebanyakannya dia hanya melihat pada luaran semata-mata lah. Sebab tu bagi saya dia tetap kena tekankan aspek pemahaman teori juga dan Luaran tu maksudnya apa tu? maksudnya dia hanya buatlah. Dia Okey. hanya buat program Untuk so, one off sekali je. untuk Okey. one off kadang-kadang dia hanya rasa macam kawan join nak join juga tapi bukan datang dari hati. Kadang-kadang nak dapatkan merit. Ya. Tapi yang penting sebenarnya kita nak pupuk dia datang dari dalam tu yang sedikit. Doktor tak ada buat macam persijilan ke? Kalau dalam Microsoft dia buat persijilan sama ada orang itu memang digital compliance. Maksudnya kalau dia bekerja tu kita tahu tapi dia itulah akhirnya nanti dia akan kerja untuk sijil. Ya. Tapi maksudnya kita faham itu pun penting tapi bagi saya lebih cuba untuk pupuk supaya datang tu dari jiwa biar mereka yang cadangkan program itu. Kalau kita yang cadangkan, dia orang rasa terpaksa. Sebab saya punya subjek dulu, etika alam sekitar. Habis teori 7 minggu, saya bawa praktikalnya pula. Kutip sampah dekat Sungai Selangor. Dekat Sungai Selangor, naik sampan, kutip. So, muka pun dah menyesal ke ambil subjek ini kan? Rupanya kena kutip sampah. Sebab kita tak nak tengok pada teori semata-mata. Sekarang kita tengok realitinya kan. Tapi alhamdulillah lah semakin lama ini jadi subjek yang kegemaran ramai jugalah. Jadi ramai semakin berminat sebenarnya dan banyak macam-macam lagi lah. Macam mana doktor jadikan dia lebih diminati tu? Ada transformasi yang boleh dikongsikan dengan pendidik yang mungkin mencari formula tersebut sebenarnya? Sebenarnya dalam pendidikan ni kita kena indoor dan outdoor tu seimbang jugalah. Indoor dan outdoor. Ada pelajar yang memang takut kat luar. Dia suka belajar teori je. Ada pelajar bila dengar teori dia tidur, tak tahan. Tapi bila kat luar dia seronok. PKP ni kan dah duduk kat rumah je ni. Itulah, tapi kita ajar juga macam mana PKP yang mesra alam di rumah. Macam mana penggunaan tenaga. Sebab macam mana kalau dah habis guna laptop, jangan tutup kat situ je. Tutup sampai plug sekali. Okay. So itu pun semua penjimatan dapat dilakukan dengan banyak. Dan berjimat cermat itulah juga amalan yang mulia. Jadi biar sekecil-kecil perkara. Biar dari sekecil-kecil perkara, dari bangun tidur, macam mana air tu jangan dibiar terbuka ketika gosok gigi dan seterusnya. Terima kasih diucapkan pada Dr. Istajib pengalaman mendidik pelajar dan juga bagaimana menyeimbangkan di antara keseimbangan dalaman luaran dan juga bagaimana untuk mempraktikkan teori kesedaran yang ada untuk biodiversity ini sebagai satu amanah, satu tanggungjawab penting. Kita ingin memastikan khazanah di luar alam mayapada ini dan juga dalam diri kita ini tidak terancam. Jadi mungkin 1 minit akhir daripada Dr. Istajib sebagai pesanan kepada penonton. Respon kepada haiwan-haiwan, monyet dan sebagainya tadi. Jadi sebenarnya kita kena ingat hubungan status kita dengan haiwan lebihnya manusia ini kerana adanya akal. Tapi Allah juga ada berfirman tentang bahawa haiwan yang terbang di langit, melata di bumi juga ummah seperti kamu. Sama pula. Kita makhluk, mereka juga makhluk. Dan ayat Quran juga ada mengatakan boleh jadi manusia ini boleh jadi lebih teruk daripada haiwan ternakan. Balhum adall. Rupanya ada ketikanya kedudukan manusia lebih rendah daripada haiwan. Kerana apa? Jika tidak menggunakan akal. Justru dalam tindakan kita dalam seharian dalam menguruskan biodiversity, gunakanlah akal manusia ini sebaik mungkin.
supaya status moral kita tidak lebih rendah daripada hawa hewan. Terima kasih diucapkan pada Dr. Muhammad Istajib, ya, gunakan akal. Juga ayat tersebut dalam surah Al-A'raf, banyak hari ini surah Al-A'raf yang mengejutkan kita kerana kadang-kadang kita terlupa bahawa ada musuh pihak ketiga yang memang memastikan mungkin solat masih solat, baca Quran, ya, tetapi bahagian alam ini diambil enteng, ataupun terbalik, menjaga alam ini penting tetapi dalam bahagian nak menjaga hubungan dengan Tuhan itu diambil enteng. Kedua-duanya adalah Al-Quran, kedua-duanya daripada Islam.